Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni saya nak buat ulasan perlawanan antara Malaysia versus Chinese Taipei atau Taiwan, yang mana Malaysia menang 1-0 hasil jaringan dari Darren Lock. Pada perlawanan ni, Malaysia melakukan rombakan dalam kesebelasan utama mereka, dan Kipanggun membuat rombakan untuk bermain secara lebih kepada menyerang apabila bertemu dengan Chinese Taipei. Dari segi idea utama untuk Malaysia lebih kompos ataupun lebih bagus dari segi attacking adalah berjaya untuk dilakukan oleh front 3 pasukan Malaysia. Tetapi in term of execution ataupun in term of finishing, boleh dikatakan penyudah Malaysia masih lagi belum mencukupi, yang mana dengan kemenangan 1-0 pada perlawanan semalam, sepatutnya Malaysia boleh habiskan game dengan lebih dari 3 jaringan sekiranya Malaysia convert segala peluang. Jadi benda ini saya telah komen dalam video yang sebelum ni, yang mana Malaysia sepatutnya memanfaatkan setiap peluang yang mereka dapatkan apabila beraksi dalam perlawanan kelayakan Piala Dunia ni, supaya Malaysia berjaya untuk secure the game dan juga untuk kill the game lebih awal. Tetapi sayang, semalam percubaan demi percubaan tidak dapat disudahkan dengan baik, terpaksa menunggu pertukaran dilakukan dan kemasukan di relok memberi impak yang positif untuk menghasilkan jaringan untuk kemenangan Malaysia. Apa-apa pun tahniah untuk skuad kebangsaan, sebab dari 2 game dari kelayakan Piala Dunia, Malaysia berjaya untuk mengumpul 6 mata, dan sekarang Malaysia tengah leading dalam grup mereka, dan di bawah mereka adalah Kyrgyzstan, Oman dan juga Chinese Taipei. Itu adalah satu permulaan dan juga rentak yang bagus ditunjukkan oleh skuad kebangsaan Malaysia dalam kelayakan Piala Dunia round 2 buat kali ini. Jadi untuk meneruskan momentum, bulan 3 nanti pula baru lawan dengan Oman, iaitu pada bulan puasa. Dan selepas ini Malaysia akan mungkin ada friendly sebelum fokus kita yang lebih utama adalah Piala Asia pada bulan 1 nanti. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia. Kita akan cerita secara detail apa perkara yang bagus dan juga apa perkara yang kita boleh improvise untuk the next qualifier dan juga untuk Piala Asia nanti. Yang pertama, apa perkara yang boleh kita puji adalah tentang barisan pertahanan pasukan Malaysia. Kalau kita lihat secara rawaknya ataupun secara detailnya, pasukan Malaysia bermain dengan penggunaan asas di dalam kertas ataupun asas kepada formation Malaysia adalah back 4, iaitu Matt Davis di kanan, Junior Estal dan juga Leong Kos, manakala Corbin Ong. Cumanya dalam asas build up yang dilakukan oleh pasukan Malaysia, Malaysia masih lagi stick to the back 3. Bermaksud di sini, kalau kita lihat dalam first half, apabila Malaysia dalam fasa untuk build up dan dalam attacking transition, Malaysia mengekalkan back 3 di belakang, yang mana untuk game ni Matt Davis akan stay in the behind bersama dengan Junior Estal dan juga Leong Kos di belakang, dan mereka akan membebaskan Corbin Ong untuk bergerak lebih ofensif di bahagian kiri untuk memberi supporting play kepada Ahya Rashid. Dan di bahagian kanan kita akan nampak Arif Aiman akan cover up bahagian wide area dan Faisal Halim akan cover up di bahagian kiri. Jadi asas kepada back 3 ni masih lagi sama kepada corak permainan Malaysia, yang mana ketika mereka menentang Kyrgyzstan. Cumanya ada sedikit perubahan daripada segi attacking shape ataupun bentuk serangan pasukan Malaysia. Kerana apa? Kerana di bahagian tengah kita ada 2 midfield juga, iaitu Afiq dan juga Stuart Wilkin. Jadi apa yang ada perbezaan dari segi corak serangan pasukan Malaysia dalam penggunaan back 3 ni? Jadi penggunaan back 3 dalam fasa pasukan Malaysia ni adalah daripada segi transition mereka, iaitu dalam attacking transition mereka akan stay on back 3, dalam defending transition ataupun dalam corak bertahan mereka akan stay on back 4, dan mereka tak akan jadi back 5 seperti mana sewaktu menentang Kyrgyzstan. Cumanya apa yang kita boleh nampak dalam penggunaan asas back 4 kepada asas back 3 dalam fasa build up adalah untuk pasukan Malaysia lebih bertindak secara menyerang. Bermaksud game ni memang Malaysia turun dalam padang dengan attacking minded lah, sebab mereka nak attack and attack and attack. Jadi apa yang dilakukan oleh Kipanggun apabila
dia limitkan pergerakan Matt Davis. Sebab apa? Sebab before this, kalau kita lihat Matt Davis, dia akan banyak untuk naik dan akan bertindak dengan sangat ofensif, bertindak sebagai right wing back untuk memberi supporting play kepada Arif Aiman. Cumanya untuk game ni, apabila berada di bahagian centre back ataupun di bahagian right centre back, maka Matt Davis punya limitation ataupun dia punya pergerakan untuk naik ke atas adalah terhad. Jadi Matt Davis dia tak akan cover up wide area dengan banyak, dia akan more to half space ataupun inverted drift to half space lah. Jadi apa yang dilakukan oleh Kipanggun untuk memastikan yang bahagian kanan kita tidak terlalu isolated, bermaksud ada sentiasa support yang banyak di bahagian kanan, adalah beliau menukarkan Faisal Halim untuk bermain di kanan bergandingan dengan Arif Aiman di bahagian kanan. Jadi apa yang dilakukan oleh kedua-dua player ni adalah untuk membentuk combination play yang bagus di bahagian kanan. Jadi apa yang dilakukan oleh Kipanggun adalah Faisal Halim akan more to cover up di bahagian half space ataupun more to the central area, dan Arif Aiman akan lebih kepada untuk cover up bahagian wide area ataupun hold the touchline. Jadi kita boleh nampaklah kombinasi antara kedua-dua pemain di bahagian kanan memang sangat-sangat efektif untuk bergerak dalam membina serangan kepada pasukan Malaysia. Even tak dapat support yang banyak daripada Matt Davis yang boleh dikatakan lebih kepada defensive duty, tapi namun itu tidak menidakkan juga yang sebenarnya dalam fasa pasukan Malaysia menyerang, ada juga Matt Davis naik sampai atas, terutamanya di kawasan half space untuk memberi keseimbangan dan juga untuk membantu pergerakan daripada Matt Davis dan juga membantu kombinasi antara Arif Aiman dan juga Faisal Halim untuk break pertahanan dan juga penetrate pertahanan Chinese Taipei. Jadi itu antara di bahagian kanan lah. Dan kalau kita lihat di bahagian kiri, antara corak yang sama dilakukan oleh pasukan Malaysia adalah mereka push Koh Bee Ong yang bermain di bahagian left back. Jadi dia akan naik lebih tinggi, lebih ofensif untuk bergerak cover up bahagian wide area dan juga hold the touchline di kawasan kiri, dan dia membolehkan Ahyar Rashid untuk bergerak lebih bebas di kawasan half space dan juga untuk cover up bahagian central area. Jadi benda ni yang kita nampak apabila Koh Bee Ong dapat bola di bahagian wide area ataupun lebih daripada garisan tengah, maka Koh Bee Ong banyak untuk release the ball dengan hantaran-hantaran direct terus ataupun through passing kepada Ahyar Rashid untuk dia ligan bagi beat kawasan pertahanan pasukan Chinese Taipei, terutamanya di kawasan yang tertumpu di kawasan half space. Jadi banyak gerakan yang dilakukan oleh Koh Bee Ong sebenarnya efektif dalam pembentukannya dengan Ahyar Rashid. Cumanya apabila masuk dalam final third ataupun di dalam kawasan di box pasukan lawan, Ahyar Rashid banyak hilang ataupun lost possession dan juga lost ball kepada pemain pertahanan pasukan Chinese Taipei lah, yang menyebabkan Ahyar Rashid tak boleh nak move into further ataupun more into deeper dalam kawasan Chinese Taipei, masuk lagi ke dalam untuk melakukan percubaan. Tapi overall apabila Koh Bee Ong main offensive cover up di bahagian kiri, Ahyar Rashid more to half space dan central area, kita boleh nampak yang untuk game ni Malaysia ada penlibatan yang banyak dari Ahyar Rashid di dalam kawasan kotak penalti pasukan lawan dengan gerakan-gerakan dan juga positioning yang bagus. Cumanya in term of finishing, Ahyar Rashid ada a few chances ataupun beberapa peluang yang gagal disudahkan dengan baik lah. Sayang, sepatutnya akhir game ni dia boleh score at least 2 gol. At least 2 gol Ahyar Rashid boleh score. Tapi itu overall kita boleh nampak lah daripada segi corak serangan yang dilakukan oleh pasukan Malaysia. Manakala untuk bahagian tengah, iaitu gandingan Afiq dan juga Stuart Wilkin, sebenarnya Afiq dan Stuart Wilkin kalau kita lihat untuk perlawanan ni, mereka berdua sebenarnya bermain dengan baik in term of possession dan juga in term of out of position. Apa yang bagus tentang ketika position adalah bagaimana Afiq memberikan satu dimensi yang mana sebelum ni kita kehilangan kestabilan di bahagian tengah. Jadi apabila kita kehilangan kestabilan di bahagian tengah, kita agak mudah untuk dieksploitasi dan juga mudah untuk diserang balas oleh pasukan lawan. Tetapi untuk game ni kita boleh nampak apabila dengan adanya kehadiran Afiq, even ada beberapa orang yang komplain lah Afiq tak jadilah dan sebagainya, tetapi bagi saya overall gameplay yang ditunjukkan oleh Afiq dan juga Stuart dalam first game mereka di international team sebagai orang kata apa combine ataupun sebagai kombinasi yang first time diturunkan bersama, mereka telah menjalankan tugas dengan baik. Yang mana Stuart kalau game ni kita boleh nampak apabila ada Afiq,
Stuart more to offensive. Stuart boleh untuk menyerang dengan baik. Jadi apabila Stuart boleh menyerang dengan baik, dia boleh buat killer passing, dia boleh involve dan berhampiran dengan D-box untuk connect antara winger. Kita boleh nampak memang ada beberapa pergerakan daripada bahagian tengah yang di-create oleh Stuart Wilkin yang mampu untuk menjana kepada penetration passing dan juga untuk menyebabkan situasi kepada percubaan berbahaya bagi pasukan kebangsaan Malaysia. Dan dalam masa yang sama, Stuart juga boleh bermain dengan lebih tinggi. Jadi kita boleh nampak Stuart ada banyak pergerakan dia ataupun dia punya heat map. Kalau kita boleh nampak, dia ada banyak juga berada di kawasan berhampiran dengan D-box untuk receive bola yang terbias daripada percubaan-percubaan yang diselamatkan ataupun diblok oleh pertahanan ataupun goalkeeper Chinese Taipei, yang membolehkan untuk Stuart melakukan percubaan dari luar kotak penalti disebabkan dia ada Afiq. Jadi Afiq, apa yang dilakukan untuk game ni, kalau kita lihat daripada segi in position, dia lebih kepada untuk protect back kita punya back three lah kat belakang, dan dia lebih kepada stay deeper. Dan dalam out of position, ketika Malaysia kehilangan bola, terutamanya daripada segi transisi counter attack yang dilakukan oleh Chinese Taipei, Afiq antara player yang rajin melakukan pressing rate, iaitu pressing rate dia sangat tinggi. Dia berjaya untuk melakukan tekanan yang bagus kepada bahagian tengah pasukan lawan, dan dia juga banyak membuat work dengan membuat fall yang bagus untuk menghentikan asakan dan juga gerakan serangan pasukan Chinese Taipei di kawasan tengah. So boleh dikatakan Afiq boleh melakukan tugas tersebut dengan baik. So that is a good thing lah. Cumanya bila berlakunya pertukaran, Afiq dikeluarkan, dibawa masuk Hendrik di bahagian tengah bersama dengan Stuart. Kita boleh nampak pula apa perbezaannya. Perbezaannya yang ketara adalah Stuart dia akan more to deeper. Dia ambil balik tugas Afiq tadi dan dia more to defensive, dan dia memberi pula kebebasan kepada Hendrik untuk move lebih further ke atas dan bertindak lebih ofensif untuk membantu bahagian serangan. Dan daripada segi kehadiran Hendrik dalam beberapa game, dalam orang kata apa, sejak dia dinaturalisasikan, memang Hendrik is a better choice lah dekat midfield in term of attacking wise. So dia boleh untuk menyerang dengan baik, dan dia boleh bagi satu something yang flexibility kepada bahagian serangan, dan dia boleh bina satu dimensi yang bagus kepada bahagian serangan. Dan semalam pun gol yang terhasil adalah daripada gerakan Hendrik yang lakukan satu percubaan. So that is a good thing. So kemasukan Hendrik juga memberi impact yang positif. Cumanya saya nak balik kepada kita punya pertahanan, iaitu tindakan yang bijak untuk game ni yang dilakukan oleh Kipanggun adalah dia membawa masuk Junior A-Star sebagai first 11 punya player. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat daripada segi gameplay pasukan Chinese Taipei, mereka lebih kepada long ball and direct. Mereka akan supply bola tinggi. Dan untuk game ni kalau kita lihat, Junior A-Star berjaya bermain dengan baik apabila dia banyak memenangi aerial duel, perebutan bola di udara. Dan daripada segi sizing and physical, memang dia boleh menang, dia boleh challenge pemain pasukan Chinese Taipei yang berumur yang bernombor 10 dan sebagainya untuk tak boleh masuk lebih ke dalam kawasan skuad kebangsaan Malaysia. So that is a good thing untuk Junior A-Star. Dia berjaya untuk memastikan yang dia adalah player yang walaupun ada orang kata sebelum ni dia tak boleh nak main dan sebagainya, tetapi apabila berjumpa dengan tim yang ada physically dan juga sizing, maka Junior A-Star is the key ataupun is the answer untuk barisan pertahanan. Dan semalam memang orang kata Junior A-Star berjaya buktikanlah yang dia adalah player yang bagus sekiranya bertemu dengan pasukan seperti orang kata seperti Chinese Taipei ni. Apabila pasukan yang bermain dengan direct, long ball dan juga gunakan fizikal untuk beat pertahanan, Junior A-Star berjaya buat benda tu. So dengan baik lah, defense pun baik semalam. Matt Davis recovery pun bagus. Cumanya untuk Kobing Ong, kalau kita lihat daripada segi dia punya space ataupun apabila dia naik ke atas, dia agak kurang daripada segi transisi untuk back to back 4 untuk cover balik dia punya left back kan. Jadi recovery phase dia kurang. Jadi apabila bertemu dengan pasukan yang ada counter attack yang bagus, kemungkinan tempat Kobing Ong akan diexploit dengan lebih banyak lah. Jadi mungkin akan kena ada orang protect left back tu untuk jadi lebih baik lah, ataupun limitkan penggunaan Kobing Ong daripada bahagian kiri dan push Ahyar untuk drift bola daripada bawah and pun lebih better. So kita tengok yang tu untuk skuad kebangsaan. Untuk striker Paulo Josue, bagi saya Paulo Josue bukanlah pemain yang tidak memberi impak. Dia sebenarnya adalah pemain yang sangat bagus. Kalau kita lihat dalam perlawanan Kyrgyzstan, dia berjaya untuk hold up, dia berjaya untuk win
winning perebutan bola di udara dan sebagainya. Cumanya untuk game ni, apabila bermain dengan Chinese Taipei, mungkin rule yang ditetapkan dalam 30 minit pertama kepada skuad kebangsaan Malaysia, Paulo Josue lebih diletakkan sebagai target man. Bermaksud dia adalah orang yang perlu untuk receive the ball di dalam kawasan di box. Jadi he is not a pure number 9 ataupun he is not pure number 9 punya corak permainan target man. Jadi bila dia nak buat macam tu, orang nak supply bola kat dia tak boleh nak challenge. Dia memang limited dia punya pergerakan sebab dia bukannya seorang striker tulen. Jadi bila dalam 15 minit terakhir first half, kita boleh nampak yang mana Paulo Josue dia lebih suka untuk drop lebih deeper, untuk menang bola di udara dan juga untuk hold up the ball, dan dia lebih kepada penggunaan untuk create space kepada winger kita. Jadi bila dia banyak create space, that is a good thing lah untuk game ni, and dia banyak untuk hold up game, dia buka ruang dan sebagainya. Jadi benda tu yang diperlukan oleh Paulo Josue. So bermaksud Kipanggun perlu tentukan profil sebenar untuk Paulo, sama ada dia nak digunakan sebagai target man ataupun fast 9, ataupun yang paling penting sama ada dia nak diletakkan sebagai attacking midfielder number 10, iaitu posisi kegemaran Paulo lah. Jadi benda tu perlu diberi orang kata perhatian lebih lah. Sekiranya Paulo Josue ingin dibawa, dia memang tak sesuai nak main target man, tapi dia mampu untuk memberi something yang dynamic dan juga memberi satu orang kata variation of tactical bila kita nak guna dia. So benda tu yang penting lah untuk skuad kebangsaan Malaysia. Untuk sub yang dilakukan, kemasukan Darren Lock memberi impak positif. Bagi saya perlawanan ni memang memerlukan striker yang rajin macam Darren Lock, dan Darren Lock membuktikan selepas dikritik waktu lawan Kyrgyzstan, game ni dia hidup balik. Dan yang paling penting tentang Darren Lock ni adalah awareness dia di dalam padang, yang mana dia boleh insting dia yang bagus untuk react kepada bola muntah untuk score the goal. So that is a good thing. Dia punya pressing rate pun bagus untuk game ni. Endrick sub bagus macam saya puji tadi. Berindengan pun untuk game ni berjaya bermain dengan baik, even tak main lama tapi overall not bad. So bagi saya setiap perlawanan untuk game ni that is a good thing. Cumanya ada beberapa kelemahan. Salah satu corner kick dan juga free kick kita dapat. Before this kita lawan Kyrgyzstan, kita boleh challenge all the things kita boleh buat, tapi lawan dengan Chinese Taipei kita tak boleh buat benda yang sama. So perlukan penilaian lebih. Yang kedua, kita punya finishing wise, kita punya execution kena baiki gila dari segi decision making, dari segi orang kata apa shooting range, dan daripada segi compose, dan kena lebih sabar di final third untuk score the goal. Kalau tak memang rugi lah setiap peluang yang kita dapat. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.